Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Riyadi. Bertemu kembali dalam channel saya Aziz Riyadi. So kepada anda yang mungkin baru berjumpa dengan channel saya, mungkin boleh subscribe dulu dan tekan butang loceng supaya next time kalau saya upload video anda boleh dapat notification. So hari ni saya nak kongsikan sikit sebab ramai orang tanya saya. Dia tanya apa? Dia tanya bagaimana kan kalau kita tengok kadang-kadang orang yang kaya ataupun yang ada duit ni, dia berbelanja macam gila-gila lah kan, beli kereta mahal lah semua everything kan. Saya tak tahu macam mana orang lain buat yang kadang-kadang banyak fake kan, dia sewa untuk naikkan just untuk promote diri dia. Tapi saya banyak jumpa orang yang betul-betul kaya ni dia macam mana digunakan aset dia untuk bayar liability kan? Sebab kereta, dia punya lifestyle itu semua liability. Jadi bagaimana digunakan aset dia untuk bayar liability. Sebab tu kalau you tengok macam mana dia mampu pakai macam tu. So sebelum saya nak pergi lebih lanjut, saya nak share sikit takrifan kaya tu kan. Apa maksud takrifan kaya ataupun orang cakap wealth ni kan, kekayaan ni. So takrifan mudah dia macam ni. Berapa lama you boleh bertahan atau survive kan, maksudnya berapa banyak duit ataupun berapa banyak kekayaan ataupun duit yang you ada kan, yang you boleh bertahan walaupun tak kerja. Maksudnya contoh you punya expenses sebulan RM5,000. Jadi katakanlah you ada RM60,000. So ada RM60,000. Maksudnya dengan RM60,000 tu you belanja RM5,000 sebulan, you punya kekayaan adalah selama 12 bulan. You punya kekayaan boleh tahan 12 bulan je. Sebenarnya lepas tu tak kaya lah. Sebab you tak kerja tapi dapat ada duit lagi untuk survive. So maknanya kekayaan you 12 bulan. So sekarang ni takrifan kaya secara umumnya macam ni, kalau bagi saya adalah bagaimana you boleh maintain you punya lifestyle kan? Maknanya you bayar kereta, bayar rumah, makan semua kat mana you nak pergi, bercuti ke apa. Pada masa yang sama, duit perbelanjaan tu ditanggung oleh you punya passive income ataupun you punya investment income, bukan daripada kita punya active income yang kita bekerja. So tu nombor satu, introduction. Jadi macam mana kita nak dapat macam tu? Macam mana kita nak buat macam kita nak gunakan aset kita untuk bayar liability kan? Contoh kita nak beli rumah, mungkin kereta yang okey sikit, mungkin kita nak upgrade kita punya telefon ataupun kita suka gadget-gadget, kita suka beli barang-barang, kalau iPhone keluar nak beli iPhone yang latest punya. So macam mana kan? Takkanlah kita nak pakai active income. Jadi sekat sini sebenarnya bagaimana orang kaya-kaya ni digunakan investment asset dia kan, aset yang digunakan untuk investment ni untuk gunakan balik untuk bayar semua liability tu. Saya tak nak pergi jauh-jauh. Kita ambil contoh macam ni lah. Katakanlah anda punya ESB sebab ramai saya rasa saya punya penonton ni yang tengok video saya ni biasa dengan ESB kan. Katalah ESB you dah penuh kan, katalah akaun 1 penuh, akaun 2 pun penuh. So RM200,000. So katakanlah dividen katalah setahun 5%. Kita ambil 5% on average. So RM400,000 kali dengan 5 maknanya dalam RM20,000 kan, RM20,000. So RM20,000 tu katakanlah lepas tahun you dapat dividen. So dapat dividen RM20,000 maknanya sebulan dekat RM1,600, RM1,700 sebulan. So kalau katakanlah you bayar kereta yang harga RM1,200, RM1,300 campur dengan maintenance semua RM1,500. So you boleh beli dengan gunakan dividen tu kan. Katalah sekarang ni mungkin pakai kereta yang buruk sikit lah kan, mungkin nak upgrade pergi ke kereta Honda ke benda everything kan. So tapi gaji tak cukup ataupun you tak nak pakai income you tak nak pakai gaji daripada income, daripada duit daripada kita kerja, tapi nak pakai duit daripada investment. So dapat duit dividen, bayar duit monthly, duit kereta yang kita nak upgrade tu. So itu sebagai konsep mudah. Ada orang yang gunakan dia punya investment dari segi property, ada orang daripada saham, daripada unit trust kan. So itu konsep yang mudah untuk you faham lah. Tapi orang mesti tanya saya, nak penuhkan RM400,000 bukannya senang kan? Kalau orang biasa penuhkan RM400,000 pun gunakan apa? Gunakan financing. So saya nak bagi you tips sikit. Saya dulu sama juga kan, gaji saya dulu RM1,800. RM1,800 je, tak banyak. Lepas tu kan saya pindah kerja, gaji saya naik RM2,300.
So lepas 2,300 tu saya dah start kumpul duit semua everything. Alhamdulillah saya beli rumah pertama harga 75,000 kan. Lepas tu saya fikir kan, macam mana aku nak naikkan lagi aku punya income ni. Kalau aku nak pergi jam kat tempat lain kerja, paling kuat pun boleh naik 300-400, bergantung kepada kekosongan kerja tempat lain semualah, dan juga bergantung kepada bagaimana pengalaman kita dan juga performance kita di tempat kerja yang lama yang kita boleh bawa kepada company baru. Jadi saya fikir kalau jam pun berapa banyak company pun kita boleh buat kan. So saya terus calculate. Bila saya calculate, katakanlah saya perlukan nak penuhkan duit ESB ni sebulan, katakanlah dalam masa nak penuhkan dalam masa mungkin dalam 3 tahun atau 4 tahun. So 4 tahun. So 4 tahun maksudnya setahun kena simpan 100,000. 100,000. Jadi sebulan kena simpan 10,000. So sebulan 10,000 kan, setahun 120,000, 4 tahun bolehlah penuhlah ESB. Itu ESB 1. So ESB 2 mungkin kena, kalau nak penuhkan terus juga dalam masa 4 tahun, mungkin kena double lah income, 20,000. Tapi masalah ni, macam mana saya nak naikkan income saya 2,300 pergi ke mungkin 15,000 atau 20,000 income kan, untuk simpan sebulan 10,000. Jadi kat situlah trik dia. Kalau kita maintain makan gaji, payahlah kita nak buat. So apa yang saya buat dalam masa tu adalah saya cari peluang bisnes. Sebab bisnes saja antara yang saya nampak yang cepat boleh dapat income. You tak perlu berhenti full time terus jual buat bisnes. Macam-macam. Ramai je orang yang buat part time bisnes kan. Mula part time jual barang orang kan. Lepas tu bila dah okey sikit, ada modal, mungkin buat bisnes sendiri. Macam-macam. Sebab saya pernah jumpa orang yang dia ada gerai, tak silap saya, gerai goreng pisang kan. Gerai goreng pisang pun ada 5-6 gerai. So kalau satu gerai boleh collect RM100 satu hari bersih, RM100 satu hari bersih, satu bulan katakanlah boleh buka 20 hari lah, 20 hari. So dapat 2,000 satu gerai kan. Sebulan 20,000 2,000 satu gerai. So kalau ada 5 gerai ada 10,000. So kat situ lah sebenarnya saya nampak bisnes boleh buat macam tu. Tu yang saya buat macam-macam lah. Dan akhirnya saya buat takaful yang boleh dapat, saya fikir income boleh naik dan boleh dapat apa yang saya nak. So start 2003 saya buat takaful sampai sekarang alhamdulillah. So daripada income tu lah sebenarnya saya channelkan tempat lain. So saya tak bukan maksudnya mesti buat takaful, tak kan. Banyak lagi cara lain. You boleh jadi ejen property agent, you boleh jadi ejen jual penapis air, you boleh jadi ejen jual barang-barang kosmetik, macam-macam ada kat luar tu, jual barang makanan kan. Cuma kenapa saya pilih takaful, sebab takaful ni senang, tak payah modal. Sebabnya kita gunakan skill kita menjual, dia dapat klien, lepas tu dapat klien, satu klien boleh dapat komisen 6 tahun. So kat situlah sebenarnya saya nampak takaful lebih sesuai dengan saya, sebab saya tak ada modal masa tu. Okey, tu nombor 2 kan. Nombor 1 tadi planning ni okey, you nak capai apa. So nombor 2, okey, anda kena cari additional income. Okey, so biasanya kalau katakanlah dalam keadaan sekarang ni, saya nampak memang satu benda lah, memang kena tambah income melalui kerja tambahan. Sama ada you buat part time, macam saya sebut tadi, you boleh jual produk orang, you boleh jual jadi dropship, you boleh jual macam-macam, you boleh buat servis kan. Pilihlah kat internet bersepah, you search je part time job bersepah-sepah. Cuma satu je pengalaman saya, bila ada orang tanya saya kan, dia sibuk tanya apa part time job yang sesuai kepada saya. Saya cakap terang, saya tak tahu. You all punya skill spesifik, you kena tahu apa yang sesuai dengan you kan. Sebab kalau saya bagi cadangan pun kadang tak sesuai lah cik dengan saya. So pada saya, dia bukan masalah sesuai tak sesuai kerja tu, kita kena sesuaikan dengan kerja tu. Kalau kita nak cari kerja yang sesuai kan, yang sesuai adalah tak payah buat apa-apa. Tapi bila tak payah buat apa-apa, duit tak ada. Bila duit tak ada, tak payah nak sembang lah, betul tak? Okay, tu step nombor 2, cari kerja tambahan. So nombor 3 simple je kan. Nombor 3 simple je. Bila you dah ada income tambahan, you ada kerja, ada income tambahan, you kumpul emergency fund, tabung kecemasan. So tabung kecemasan ni kan, anda boleh kumpul, ada banyak label lah. Ada orang 3 bulan gaji, ada orang 6 bulan gaji, ada orang 9 bulan gaji ataupun 12 bulan gaji. So untuk orang kerja government atau JLC yang mungkin dia tak efek sangat dengan gaji kena potong, kena buang kerja. Contoh macam baru ni kalau pandemik kena buang kerja kan, tapi company tu steady tak buang kerja, tak ada buang orang. So mungkin you boleh buat 3 bulan gaji
Nanti bulan gaji, lepas tu you settlekan hutang mana-mana hutang-hutang jahat, lepas tu baru start kumpul untuk investment. So, kalau ada orang yang mungkin company dia kerja okey kan, tapi dia rasa macam tak comfort sangat, takut boleh kena buang juga. So boleh mungkin simpan 6 bulan hingga kan 9 bulan. Tapi kalau macam orang yang jenis macam commission base yang kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang boleh hilang terus income semua everything, saya sarankan 12 bulan gaji. So lebih selamat pada saya lah. Okey. Seterusnya, selepas dah settle tabung kecemasan tadi, duit lebihan tadi tu pula you settlekan hutang jahat secepat mungkin, hutang credit card, hutang personal loan, kalau boleh hutang kereta pun settlekan cepat. Lepas tu fokus penuh, kalau saya carankan penuhkan bukan penuhkan ESB sampai full, maksudnya mungkin ada duit dalam ESB mungkin 100,000 ke kan, lepas tu dah dapat dividen ke apa, so dividen dan duit simpanan lepas tu pergi beli property pula kan, lepas tu property mungkin beli ulang lagi beli property, ulang lagi dan seterusnya, step tu berulang-ulang sampailah satu masa you punya investment dah start bawa duit. Contoh macam you beli rumah subsale, lepas settle semua everything, transfer nama, dapat duit, sewakan, dapat duit. So gunakan duit lebihan tu untuk beli sebiji lagi dan seterusnya, ulang dan ulang. So itu saja simple step. And so dan akhir sekali, step yang nombor 5 adalah you kena buat evaluation ataupun review apa yang you dah buat. Sebab dalam banyak-banyak kita panggil benda yang kita buat tu, mungkin kita ada buat kesilapan, ada membuat benda-benda yang tak efektif kan. So bagaimana kita nak improve kita punya pelaburan tu, mesti kena buat review ataupun enhancement. So untuk anda yang mungkin nak tahu lebih lanjut dengan program-program kewangan yang mungkin saya buat lepas yang biasa saya kongsikan, anda boleh follow saya di Facebook. InsyaAllah saya akan bagi link kat bawah untuk anda masuk dalam grup private group untuk coaching. So kat situ anda boleh tanya macam-macam kalau nak tanya, dan saya pun ada banyak kongsikan pelbagai tips kat situ. Dan macam biasa kan, untuk anda yang baru jumpa video ni, anda boleh klik subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification. So itu saja daripada saya. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, saya pun tunggu jawapan komen-komen anda berkenaan dengan kewangan, supaya saya boleh kongsikan lebih banyak lagi tip-tip kewangan yang saya tahu dan saya buat. Kebanyakan apa yang saya kongsikan ni memang saya sendiri buat. Alhamdulillah ada hasil dia selepas 20 tahun saya dalam bidang ni. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.